Pernahkah anda diserang oleh sekawan lebah? Sedarkah anda apabila seekor lebah mula menyerang, beberapa minit kemudian berpuluh-puluh ekor lebah yang lain akan turut menyerang. Lebah pertama yang menyerang akan mengeluarkan sejenis bahan kimia yang menghasilkan bau untuk memberitahu rakan-rakannya yang lain. Bagaimanakah bau bahan kimia tersebut tersebar ke udara dan dihidu oleh rakan-rakan lebah yang lain? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar Sains Tingkatan 1 KSSM Bab 5 Jirim dan fokus kepada 5.2 3 keadaan jirim. Persoalan bagaimanakah bau bahan kimia tersebut tersebar ke udara dan dihidu oleh rakan-rakan lebah yang lain. Bau itu boleh tersebar melalui resapan. Kita akan belajar lebih lanjut tentang resapan dalam video ini. Di dalam subtopik ini kita akan belajar lebih lanjut tentang jirim. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang seni ataupun halus. Zarah-zarah ini amat kecil sehinggakan tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar maupun menerusi mikroskop cahaya. Zarah-zarah tersebut hanya boleh dilihat menerusi mikroskop elektron. Ini adalah zarah-zarah atom yang dilihat menerusi mikroskop elektron. Sekarang kita akan lihat teori kinetik jirim. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit atau berasingan dan sentiasa bergerak pada semua arah. Maksud diskrit itu ialah satu-satu atau berasingan, iaitu zarah-zarah ini tidak bertindih di antara satu sama lain. Dan pelajar boleh lihat zarah-zarah ini sentiasa bergerak pada semua arah. Pelajar boleh lihat di sini zarah-zarah ini berlanggar di antara satu sama lain. Apabila tenaga haba dibekalkan kepada sesuatu jirim, zarah akan bergerak lebih laju. Sebaliknya, zarah bergerak lebih perlahan apabila disejukkan. Seterusnya kita lihat jirim wujud dalam 3 keadaan yang berlainan. Jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Contoh-contoh pepejal ialah seperti kereta, berlian, ais dan juga garam. Contoh cecair ialah seperti minyak dan juga merkuri. Ada lagi contoh lain kan, seperti air, madu dan lain-lain. Ini ialah teh panas. Uap yang terhasil daripada teh panas berada dalam keadaan gas. Oksigen juga berada dalam keadaan gas, begitu juga dengan karbon dioksida. Seterusnya kita lihat air. Air merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan. Contohnya air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Apabila disejukkan, air berubah menjadi ais. Air yang dipanaskan pada suhu 100 darjah Celsius pula akan berubah menjadi steam. Ais merupakan air dalam keadaan pepejal. Air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Steam merupakan air dalam keadaan gas. Sekarang kita akan lihat perbandingan di antara 3 keadaan jirim. Okey, di sini kita boleh lihat sifat 3 keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Kita mulakan dengan bentuk. Pepejal bentuknya tetap, tetapi cecair mengikut bentuk bekas yang diisi. Bermaksud jika kita masukkan air contohnya di dalam bekas atau botol, maka ia mengikut bentuk bekas. Gas juga mengikut bentuk bekas yang diisi. Seterusnya ialah jisim. Jisim bagi pepejal dan cecair adalah tetap, manakala bagi gas tiada jisim yang tetap. Isi padu pula. Isi padu bagi pepejal dan cecair adalah tetap, manakala gas mengikut isi padu bekas. Kebolehmampatan. Pepejal tidak boleh dimampatkan, manakala cecair sukar dimampatkan dan gas boleh dimampatkan. Kita lihat lebih lanjut tentang pepejal. Pelajar boleh lihat dengan jelas di sini ruang antara zarah adalah sangat kecil. Susunan zarahnya tersusun sangat rapat
pergerakan pula ialah bergetar pada kedudukan yang tetap. Nampak ya, zarah-zarah ni bergetar pada kedudukan yang tetap. Cecair pula, ruang antara zarah adalah sederhana. Susunan zarah tersusun rapat. Dan kita lihat pergerakan zarah bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Bagi gas pula, ruang antara zarah adalah besar, susunan zarah berjauhan antara satu sama lain, dan pergerakan zarah pula bebas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Sekarang kita lihat apa itu plasma. Matahari tidak dikategorikan sebagai pepejal maupun gas. Matahari berada dalam keadaan jirim yang disebut sebagai plasma. Tengok kartun ni tengah buat apa ni? Oh, tengah sembur minyak wangi. Pernahkah kamu terfikir bau minyak wangi ini dapat dihidu selepas disembur walaupun dari tempat yang agak jauh? Mengapa ya? Okey, itu adalah penyebaran bau disebabkan oleh zarah-zarah bau yang terlalu halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Ini ialah zarah minyak wangi dan ini pula adalah zarah udara. Okay. Apabila kita tekan botol minyak wangi, maka minyak wangi pun keluar. Zarah-zarah ini bergerak secara rawak dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau wangian itu tersebar. Inilah yang kita katakan resapan telah berlaku. Jadi apakah maksud resapan? Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey, mana kawasan yang berkepekatan tinggi? Ni, bila kamu tekan sahaja botol ni, maka minyak wangi pun keluar. Yang banyak ni iaitu kawasan yang berkepekatan tinggi. Jadi zarah-zarah ini bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi ni ke kawasan yang berkepekatan rendah. Dekat sini sikit minyak wangi kan? Kat sini banyak. Yang banyak ni berkepekatan tinggi lah. Okey, dia akan bergerak dari sini ke kawasan yang berkepekatan rendah ataupun yang sikit minyak wangi. Jadi nanti semua tempat akan tersebar minyak wangi tersebut. Seterusnya kita lihat kadar resapan zarah-zarah dalam pepejal, cecair dan gas. Kalau kita sebut kadar, okey, kadar tu berkaitan dengan masa, tempoh masa, cepat ataupun lambat. Untuk mengetahui kadar resapan ini, kita kena buat eksperimen. Jadi kita akan tengok dalam pepejal, cecair atau gas, kadar resapan paling cepat, sederhana dan juga paling lambat. Untuk pepejal, kita sediakan agar-agar yang tidak berwarna. Okey, kita masukkan dalam tabung didik ataupun tabung uji. Okey, kita letakkan hablokuprom 2 sulfat yang berwarna biru. Alright, ini sebelum. Okey, yang ini ialah selepas. Jadi, agar-agar bertukar menjadi warna biru selepas beberapa hari. Jadi di sini kita tengok kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah. Bagi cecair pula, okey, kita masukkan air di dalam tabung uji dan kita letakkan hablokuprom 2 sulfat yang berwarna biru. Yang ini ialah sebelum, yang ini pula adalah selepas. Jadi kita lihat air bertukar menjadi warna biru selepas 2 jam. So, kadar resapan zarah dalam cecair lebih tinggi daripada pepejal. Okey, yang tadi memerlukan beberapa hari. Yang ini 2 jam sahaja. Jadi, resapan dalam cecair lebih tinggi, lebih cepat daripada pepejal. Dalam gas pula, ini adalah sebelum, right? Kita sediakan 2 balang gas di mana kita letakkan gas bromin. Okey, di bahagian bawah ni, okey, gas bromin. Yang tengah ni ialah penutup balang gas. Okey, dan di atasnya ada udara sahajalah di dalam balang yang satu lagi ya. Okey, kemudian kita akan tarik penutup balang gas ni sehinggalah kedua-duanya macam ni bercantum. Okey, gas bromin memenuhi kedua-dua balang gas selepas 15 minit. Alright, so kadar resapan zarah dalam gas adalah paling tinggi. Jadi akhir sekali kita buat kesimpulan bahawa
kadar resapan zarah dalam gas adalah paling tinggi, diikuti di dalam cecair dan yang paling lambat ialah di dalam pepejal. Sekian sahaja penerangan cikgu bagi subtopik 5.2 3 keadaan jiring bahagian A. Kita jumpa di bahagian B. Teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.